Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sebab datang dan tonton video ni. Dan kepada siapa yang mau sampai ke YouTube channel Ibn Haris, aku ucapkan selamat datang. Untuk video kali ni kita akan sambung review docu-series Netflix bertajuk Konspirasi untuk episod kedua, iaitu Konspirasi Diraja. Kerabat diraja yang terlibat dalam konspirasi yang dikaitkan ni adalah kerabat diraja Britain. Sama macam video sebelum ni, episod kedua ni pun kita akan bagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama Raja Britain untuk Jerman, fasa kedua Rahsia Wasiat, fasa ketiga Kematian Princess Diana. Sebelum kita teruskan dengan fasa pertama, aku rasa satu benda penting yang perlu kita tahu adalah tentang sistem pemerintahan diraja di Britain. Pemerintahan diraja di Britain sekarang dipegang oleh House of Windsor, dan House of Windsor ni sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Jerman. Nama asal House of Windsor ni adalah House of Saxe-Coburg, iaitu merupakan sebuah family dalam kelompok diraja di Jerman. Kalau kita nak check balik sejarah antara House of Saxe-Coburg dan kaitannya dengan House of Windsor ni sangat panjang. Tapi apa yang boleh diringkaskan adalah nama House of Windsor ni ditukar daripada nama House of Saxe-Coburg ni adalah pada tahun 1917, iaitu semasa Perang Dunia Pertama, dan ditukar oleh King George V. Nama ni ditukar disebabkan pada ketika itu di UK ada sebuah sentimen yang dinamakan sebagai anti-Jerman, dan King George V perlu mengambil keputusan untuk menukar nama ni untuk mengelakkan sebarang riot ataupun rusuhan daripada penduduk di UK. Sekarang kita teruskan dengan fasa pertama, iaitu Raja Britain untuk Jerman. Raja Britain mana yang dikaitkan dengan pihak Jerman? Raja yang dimaksudkan adalah Raja Edward ke-8. Raja Edward ke-8 ni merupakan anak kepada King George V dan Mary Tag, iaitu Queen of United Kingdom pada era pemerintahan King George V, dan terus pergi kepada pelantikan King Edward ke-8 sebagai raja. King Edward ke-8 dilantik sebagai Raja England pada tahun 1936 ataupun lebih tepat pada Januari 1936, dan meletakkan jawatannya pada tahun yang sama, iaitu pada Disember 1936. 2 hours ago, I discharged my last duty as King and Emperor. Peletakan jawatan King Edward ke-8 sebagai raja ni bukan disebabkan oleh dia mangkat ataupun dia sakit apa-apa, tapi disebabkan sebuah kisah percintaan. Untuk kisah percintaan King Edward ke-8 ni, satu nama perlu kita ingat, iaitu Wallis Simpson. Siapa Wallis Simpson dan bagaimana dia dikatakan sebagai punca King Edward ke-8 meletakkan jawatan sebagai raja? Pertama sekali yang perlu kita tahu, pada ketika itu kerajaan Britain tidak membenarkan ahli dalam kerabat diraja untuk mengahwini seorang perempuan yang telah bercerai walaupun sekali dalam hidup dia. Perkara ini ditetapkan disebabkan beberapa faktor, dan faktor yang terbesar adalah disebabkan dalam tradisi keluarga diraja England ataupun di Britain, dia ada sebuah majlis yang dinamakan sebagai Queen's Dinner. Dalam Queen's Dinner ni, seorang perempuan yang telah bercerai walaupun sekali dalam hidup dia tidak dibenarkan untuk terlibat sama dan hadir ke Queen's Dinner. Perkara ini secara tidak langsung terpakai kepada Wallis Simpson disebabkan Wallis Simpson telah bercerai sebanyak 2 kali dalam perkahwinan dia. Yang kedua adalah Wallis Simpson ni juga dikatakan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pihak Nazi di Jerman. Semasa dia mempunyai hubungan dengan King Edward ke-8, dia juga dikatakan mempunyai hubungan sulit dengan seorang Jerman diplomat, iaitu Von Ribbentrop. Ini gambar dia. Hubungan antara Wallis Simpson dan Von Ribbentrop ini dikukuhkan lagi melalui sebuah interview bersama Benedictine monk, iaitu Father Odo. Father Odo ni merupakan salah seorang member untuk German Royal Family, dan dia memegang gelaran sebagai Duke of Württemberg. Melalui interview bersama Father Odo ni, Father Odo beritahu bahawa Wallis Simpson telah menerima 7 kalungan bunga daripada Von Ribbentrop, dan yang paling penting dalam isu ni adalah 7 kalungan bunga itu mewakili 7 kali mereka telah mengadakan hubungan seks. Dan perkara itu sedikit sebanyak mempengaruhi kepercayaan orang ramai bahawa Wallis Simpson mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Nazi. Berbalik pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Britain pada masa itu, King Edward telah mengambil keputusan untuk tetap mengahwini Wallis Simpson dan meletakkan jawatannya sebagai Raja England. Setelah King Edward ke-8 meletakkan jawatan sebagai Raja England, dia telah berpindah ke Perancis bersama Wallis Simpson dan menjalankan perkahwinan mereka di sana. Permulaan teori konspirasi yang mengaitkan King Edward ke-8 dan pihak Nazi ni adalah bermula pada tahun 1939, iaitu permulaan perang antara England dan Jerman. Semasa perang antara England dan Jerman pada tahun 1939, King Edward ke-8 telah dilantik sebagai Major General dan ditugaskan untuk memeriksa sistem pertahanan yang dijalankan oleh pihak Perancis. Macam mana pihak Perancis terlibat dalam perang antara England dan Jerman? Pada masa itu, Britain dan Perancis sekutu ataupun bersepakat dalam peperangan untuk menentang Jerman, dan operasi yang melibatkan King Edward ke-8 dan pihak Nazi Jerman ni adalah semasa kejayaan Jerman untuk menawan Perancis semasa Battle of France. Kejayaan Jerman untuk menawan Perancis ini sangat sistematik, dan seakan-akan dia mengetahui selok-belok dan setiap inci sistem pertahanan yang dijalankan oleh Perancis.
King Edward ke-8 telah dikatakan membocorkan rahsia pertahanan sistem Perancis kepada pihak Nazi Jerman. Pembocoran rahsia tentang sistem pertahanan Perancis kepada pihak Nazi Jerman ni tidak berlaku secara terus antara King Edward ke-8 dan juga pihak Nazi Jerman, tetapi melalui satu karakter yang sangat penting, iaitu Charles. Okey, Charles ni merupakan seorang rakyat Perancis yang pro-Nazi dan juga merupakan seorang kawan baik kepada King Edward ke-8, dan dikabarkan melalui teori konspirasi bahawa report yang disediakan oleh King Edward tentang sistem pertahanan Perancis ni telah diberikan kepada Charles, dan Charles telah memberikan pula benda tu kepada pihak Nazi Jerman. Dan melalui report itulah pihak Nazi Jerman berjaya mengesan kelemahan dalam sistem pertahanan Perancis dan berjaya melawan Perancis pada Battle of France. Okay, peristiwa pembocoran rahsia tentang sistem pertahanan Perancis oleh King Edward ke-8 kepada pihak Nazi Jerman ni mungkin agak sama kalau dilihat secara permukaan saja. Tapi kalau dilihat melalui sejarah, Perdana Menteri Britain pada masa itu, iaitu Churchill ni aku tak pasti sama ada sama dalam cerita Peaky Blinders ataupun tak, iaitu Winston Churchill tu. Churchill telah menunjukkan jawatan King Edward ke-8 sebagai Major General dan menghantar beliau sebagai Governor di Bahamas. Sedangkan Churchill menghantar King Edward ke-8 dan Wallis Simpson ke Bahamas ni sedikit sebanyak mengukuhkan andaian orang ramai bahawa King Edward ke-8 sebenarnya yang membocorkan rahsia tentang sistem pertahanan Perancis dan menyebabkan perang itu berlanjutan selama beberapa tahun lagi dan melibatkan lebih banyak kematian dan kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat. Okay, aku dah selesai dah cerita tentang fasa pertama, iaitu perkaitan antara kerabat Raja Britain dan juga pihak Nazi Jerman. Sebenarnya kalau diikutkan dalam dokumentari ni banyak lagi perkara yang aku tak sentuh. Secara keseluruhan untuk fasa pertama ni dia agak dark untuk keluarga Raja Britain, sebab ada perkara yang cuba disembunyikan, dan perkara tu kalau terbuka untuk pihak umum dia boleh menjejaskan nama baik pihak Raja Britain lah, di sebalik keindahan yang ditunjukkan dalam media dan sebagainya. Okay, untuk fasa kedua dan fasa ketiga kita akan sambung dalam video seterusnya. Terima kasih sebab sudi tonton video ni sampai habis, dan aku harap korang suka dan ada sedikit sebanyak info yang korang boleh terima. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, turn on post notification dan sebarkan kat kawan-kawan korang, sebab lebih banyak lagi aku akan review movie, mungkin drama dan juga docu series di Netflix. So jumpa lagi. Assalamualaikum.